Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Gigi Ahmad. Hari ini hari Jumaat 17 Julai 2020 bersamaan dengan 22 Zulkaidah 1441 Hijrah, hari Jumaat penghulu segala hari. Tapi seperti biasa kami akan bawakan kepada anda rangkuman berita dalam dan juga luar negara yang mungkin anda terlepas pandang dalam tempoh 24 jam ataupun mungkin semalam nak rehat-rehat di rumah. Sibuk mungkin ya. Sibuk kan. Okey, kita nak terus ke laporan pertama. Laporan pertama adalah berkenaan dengan perkembangan terkini kes jangkitan COVID-19 di dalam negara kita. Kita lihat laporan di astroawani.com. Kita lihat Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Ketua Pengarah Kesihatannya, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menyatakan bahawa semalam ada 3 kes baru yang dilaporkan, iaitu melibatkan 1 kes import dan 2 kes tempatan. Tetapi berita baiknya dalam masa yang sama adalah ada 12 kes sembuh baru yang dilaporkan dan alhamdulillah tiada kes kematian baru yang dilaporkan. Bermakna kes kematian kekal 122 kes, manakala kes sembuh ada peningkatan 12 kes sembuh menyebabkan keseluruhannya 8,535 kes sembuh dilaporkan. Tetapi kita tidak boleh terus alpa dan leka kerana ada 77 kes aktif ataupun kes keboleh jangkitan yang masih lagi aktif. Tetapi keseluruhannya keadaan semakin baik. Kita kembali mencatatkan angka jangkitan 1 digit. Kita harapkan di masa-masa akan datang sepanjang tempoh kita PKP pemulihan ini sehingga 31 Ogos nanti angka semakin baik, dengan syarat kita terus kekal dengan mengamalkan SOP seperti jarak sosial, penjagaan kesihatan yang rapi. Gigi. Dan dalam masa yang sama kita tidak turut melupakan bahawa kes pulih mencatatkan 12 kes, maksudnya dibenarkan discharge, menjadikan jumlah keseluruhan pulih di negara ini adalah 8,538 kes. Dan dalam masa yang sama perkembangan yang dibawakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham, satu kluster baru dikenal pasti yang diberi nama kluster Mambung yang mencatatkan 2 kes, iaitu dikesan di sebuah syarikat di Mambung, Sarawak. Dan kata Datuk Dr. Nur Hisham, 2 kes positif dilaporkan dalam kluster Mambung setakat 16 Julai 2020 dan 2 kes tersebut melibatkan seorang warga negara dan seorang bukan warga negara. Dan katanya kes indeks ini yang ke 8,732 kepada kluster ini mengalami gejala sejak 12 Julai 2020 dan dikesan positif pada 14 Julai 2020 di sebuah pusat perubatan. Dan ini merupakan satu berita baru dan juga satu peringatan kepada kita bahawa ini realitinya, COVID-19 masih lagi ada, belum lagi berakhir dan seperti yang Hakim katakan perlu berjaga-jaga. Dan dalam masa yang sama Hakim, KKM juga turut memberikan satu cadangan kuarantin wajib. Ya, kita lihat bahawa dalam kita tempoh PKPP ini pusat rawatan sakit ringan yang dibuka di Maib setelah ditutup dan kebanyakan mereka ataupun mereka yang pulang dari luar negara, sama ada pelajar ataupun pekerja ataupun mereka yang terkandas di luar negara yang sudah dibawa pulang, tidak lagi perlu tinggal ataupun menjalani kuarantin wajib 14 hari, tetapi mereka perlu menjalani kuarantin kendiri ataupun kuarantin di rumah. Tetapi masalahnya bukan semua orang ada luxury ataupun kelebihan ataupun mungkin ruang yang cukup untuk mengasingkan diri dalam rumah daripada ahli keluarga mereka. Jelas saranannya sebelum ini adalah untuk tinggal dalam bilik, tapi kalau bilik pun tak cukup kan, ahli keluarga ramai, itu antara contoh kita memberikan contoh situasi. Tapi disebabkan itu juga KKM kini mempertimbangkan meneliti semula cadangan untuk mewujudkan atau kembali mewujudkan cadangan kuarantin wajib ni di pusat khas yang disediakan. Pusat khas ini terutamanya bagi menempatkan pengembara mereka yang berada di luar tu untuk ditetapkan di hotel untuk menjalani proses kuarantin wajib, sebab ialah tak semua orang ada persekitaran yang sesuai untuk jalani kuarantin di rumah, terutamanya bagi individu yang pulang dari luar negara yang mempunyai risiko jangkitan COVID-19 yang tinggi, negara-negara mungkin seperti Amerika Syarikat,
Rusia mungkin. Itu antara negara, tapi itu sekarang ini masih lagi di peringkat kajian, belum ada kata putus lagi. Tapi kita akan nantikan mungkin Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mungkin akan ada pengumumannya dalam masa terdekat sama ada diwujudkan ataupun tidak pusat kuarantin khas ini, kerana ini akan dapat membantu ya sekiranya mereka yang disahkan negatif ini sebelum menaiki kapal terbang, dan jika sebaliknya mereka perlu melakukan ujian saringan terhadap mereka yang duduk sebelah ataupun mungkin terhadap keseluruhan penumpang jika ujian awal tidak dilakukan. Ini bercakap mengenai proses sebelum menaiki pesawat untuk kembali ke Malaysia, dan begitu juga sebaliknya. Tapi apapun, cadangan ini juga mungkin akan terpakai kepada mereka yang kembali dari luar ataupun dari negara yang berisiko tinggi, dan ini untuk mengelakkan kejadian seperti kluster pesakit bawah pemantauan Novgorod daripada berulang. Kita ada kluster baru sebelum ini kan, Novgorod. Ya, dan berkata mengenai perkara itu 12 orang dari Oman juga telah kembali ke Malaysia seperti yang kita bacakan di berita-berita sebelum ini. Dan dalam masa yang sama kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Noor Hisham mengenai perkara ini. Now we are really looking into the possibility of quarantine in our quarantine center or even hotel for those who have do not have a proper conducive environment at home to quarantine. So I think we are looking into it. And for those coming back from high risk area, can we consider them in quarantine center or even hotel? So we are looking into that. But more importantly, before they come back, they have to do the test before they board the plane, and if needed be, we will repeat the test in the KLIA upon arrival. Itu 5 fakta menarik dalam sidang media yang dilakukan oleh KKM, oleh Datuk Dr. Noor Hisham. Ini sidang media oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memberikan mungkin kelonggaran, mengumumkan beberapa kelonggaran dan juga pengumuman-pengumuman penting, dan antaranya adalah warga asing ada permit boleh kembali bekerja, dan katanya warga asing dibenarkan kembali bekerja apabila sektor mereka dibuka, dan antaranya dari 1 Mei hingga 15 Julai 2020 seramai 1,623 pendatang asing tanpa izin, 526 tekong dan 110 penyelundup telah ditahan menerusi operasi benteng. Itu antara yang diumumkan dalam sidang media oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Dan mengenai pekerja warga asing ialah yang mempunyai permit dan berada di Malaysia dibenarkan kembali bekerja apabila sektor mereka beroperasi semula. Sebelum ini tidak dibenarkan bekerja, Hakim. Dan yang paling utama apabila bercakap mengenai pekerja asing ini adalah, ini kita bercakap mengenai legality ataupun warga asing. Syarat dia mudah saja. Macam kalau kita nak melancong ke luar negara, tujuannya untuk melancong adalah melancong. Tapi kalau kita ingin bekerja, kita memerlukan visa kerja ataupun permit kerja. Dan peraturan itu juga, undang-undang itu juga terpakai di negara kita ini. Dan ini yang ditegaskan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan kalau kita lihat juga dalam sidang media berkenaan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga menyatakan beberapa perkara. Ketetapan baru ialah dalam kita tempoh PKP pemulihan ini, banyak perkara yang sentiasa berubah dari masa ke semasa mengikut perkembangan semasa. Mungkin ada sektor-sektor yang sudah mula dibuka dengan kelonggaran ataupun dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya macam universiti juga dulunya awalnya menjangkakan mungkin sehingga hujung tahun Disember, tetapi kemudian bila keadaan semakin pulih, pelajar-pelajar juga sudah perlu meneruskan pembelajaran, keadaan itu berubah. Dalam masa yang sama juga kita lihat ada satu lagi perubahan ataupun pembukaan apabila sekolah
sudah dibenarkan kembali beroperasi pada 15 Julai lalu. Ini susulan daripada, ini melibatkan pelajar tingkatan 4 dan juga pelajar-pelajar tahun lain. Sebelum ini kita sudah buka kepada pelajar tahun peperiksaan SPM dan juga pelajar STPM dan juga STAM dan juga yang peperiksaan yang setaraf dengannya. Tetapi dalam masa sama apabila buka kembali sekolah ini ada macam-macam isu berbangkit. Ini isu berbangkit macam siapa buat apa, siapa kena sediakan apa. Ini adalah salah satu soalannya adalah berkenaan dengan penyediaan cecair pembasmi kuman. Ini perlu disediakan oleh pihak sekolah dan bukannya guru. Kerana guru-guru ataupun kaki tangan ataupun pihak pengurusan sekolah sebenarnya perlu menggunakan peruntukan sedia ada yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menyediakan hand sanitizer kepada pelajar. Kalau guru nak gunakan peruntukan sendiri itu tak berapa terserahlah tapi mungkin kita kena lihat di sini mungkin ini langkah yang dilakukan guru itu ada ataupun inisiatif sendiri mereka menggunakan hand sanitizer, beli hand sanitizer menggunakan duit poket sendiri itu mungkin kerana ada beberapa perkara yang mungkin melambatkan proses mengeluarkan peruntukan yang disediakan itu. Contohnya birokrasi, red tape, banyak prosedurnya tapi yalah soal keselamatan nak macam kata Tan Sri Muda Yassin, soal keselamatan ataupun soal kebajikan ni rakyat dah tunggu, takkan nak tunggu bersidang kan. So dia kena bagi dulu. Mungkin ini perkataan yang sama dilakukan tetapi itulah ada peruntukan kalau terlalu banyak kerana birokrasi pun tak elok juga. Betul tu. Dan dalam masa yang sama saranan ini juga untuk memastikan guru-guru tidak menggunakan peruntukan sendiri untuk menyediakan peralatan pelindungan diri berkenaan. Dan ini dalam masa yang sama kita faham mengenai apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau tidak mahu bahawa ini membebankan guru pula, perlu menyediakan pelbagai barangan untuk mengikut SOP yang telah ditetapkan di sekolah. Sebab kalau kita tahu satu kelas tu mungkin ada 20 hingga 40 orang. Kalau sanitizer tu mungkin satu botol besar tu berharga 20 hingga 30 ringgit. Itu saja dapat bebankan dari segi kewangan kepada guru-guru. Hakim. Kita dengarkan apa kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Apabila kita katakan yang sekolah mesti menyediakan hand sanitizer, membuat saringan suhu badan dan sebagainya, ianya perlu disediakan oleh sekolah. Bukan guru menyediakan secara persendirian untuk diri mereka. Dan saya difahamkan, saya harap ini perkara ini benar, saya difahamkan bahawa Kementerian Pelajaran Kementerian Pendidikan telah pun menyalurkan peruntukan kepada setiap sekolah untuk membeli hand sanitizer, mungkin juga topping pelitup muka dan sebagainya. Jadi saya harap sekolah yang berkaitan, saya terbaca dalam muka depan sebuah akhbar, saya harap sekolah dapat menyediakan pelitup muka untuk guru dan juga menyediakan hand sanitizer untuk pelajar-pelajar, bukan saja ketika masuk sekolah tapi mungkin di kantin dan sebagainya. Ya. Kantin saya percaya hari ini makanan berbungkus, berbungkus. Itu dia, peruntukan telah diberikan dan rasanya sekolah perlu menggunakan perkara ini dengan sebab baiknya agar ia dapat memberi melahirkan kerjasama yang baik daripada semua pihak. Dan kita juga mungkin pihak pengurusan sekolah perlu berhubung terus dengan PPD, Pejabat Pendidikan Daerah ataupun negeri untuk memastikan kalau tak dapat tu you know what to do lah kan. Pengetua sekolah tu kenalah bergerak sikit kan. Tapi tak apa pun inisiatif ini memerlukan kerjasama daripada ibu bapa juga. Mungkin ibu bapa juga sudah melengkapi anak-anak mereka yang ingin ke sekolah ni dengan hand sanitizer sendiri. Mungkin boleh gunakan sendiri sementara menunggu. Yalah, kita faham kadang-kadang bila dalam kita masih lagi berdepan dengan krisis ini, mungkin ada beberapa perkara yang mungkin terlewat sedikit. Jadi untuk masa terdekat ini mungkin sehari dua ni bolehlah guna sini, tapi kalau peruntukan tu ada,
cepat-cepatlah orang kata apa, reimburse bagilah Ya. untuk digunakan oleh kaki tangan sekolah dan juga pelajar. Baik, kita ada lagi laporan yang disediakan di extraordinary.com, tapi kita perlu berhenti dah seketika. Kembali Selepas selepas ini. ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Hakim. Ini kita bawakan sedikit berita politik. Kita tahu Parlimen sudah bersidang sejak 2-3 hari lepas dan akan terus bersidang dalam masa 25 hari. Dan ini satu perkembangan di Dun Selangor yang meluluskan usul desak kerajaan wujudkan undang-undang anti lompat parti. Dan Dun Selangor meluluskan usul berkenaan yang dibawakan oleh R. Rajif daripada PH Bukit Kasing yang berkata itu adalah untuk menghalang mana-mana ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN melompat parti, dan ia mendapat sokongan sebulat suara ahli dewan berkenaan. Dan sementara itu, Speaker Dun Selangor Eng Su Lim berkata usul tersebut diluluskan sebagai gesaan sekiranya ada mana-mana wakil rakyat melompat parti, mereka perlu mengosongkan kursi tersebut demi mempertahankan mandat yang diberi menerusi pilihan raya. Pada pandangan Hakim, bagaimana mengenai perkara ini? Ini banyak perspektif kita boleh lihat. Pertamanya, tentu kita lihat Dun Pulau Pinang juga sebelum ini ada mengeluarkan usul yang sama. Tetapi dalam masa sama, dia menimbulkan banyak persoalan. Ini perspektif-perspektif. Kita lihat daripada satu, ada yang menyatakan bahawa itu adalah freedom of expression bagi para ahli politik yang mungkin sudah tidak sehaluan dengan parti yang mereka wakili untuk orang kata apa, crossing the floor lah istilah dalam bahasa Inggerisnya, untuk pergi ke pihak yang lain ataupun menukar pakatan ataupun perikatan mereka. Tapi dalam masa sama ada juga contohnya, tak silap saya, negara seperti India, Maldives dan juga Bangladesh. UK juga kalau tak silap, mereka ada undang-undang tertentu di mana kalau ahli politik ataupun MP ataupun ADUN yang buat keputusan untuk lompat parti, mereka perlu mengosongkan kerusi itu ataupun perlu menjadi independen. Ini kita tahulah, mungkin bagi kebanyakan mereka di luar sana yang kita nampak adalah pengkhianatan. Contohlah, itu kata-kata yang sering diusulkan ataupun sering dilaungkan apabila seseorang ahli parlimen itu mengubah kapal ataupun jumping ship, tukar tempat. Tapi ini melibatkan bukan perkara yang mudah, kerana walaupun di Dun Selangor mereka telah luluskan usul ini, tapi ia memerlukan pindaan perlembagaan. Satunya Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor. Lepas tu kalau di peringkat federal, persekutuan pula melibatkan ahli-ahli parlimen ini juga perlu pindah perlembagaan persekutuan. Jadi nak pindah perlembagaan persekutuan ini memerlukan sekurang-kurangnya 2/3 usul ataupun persetujuan ataupun undi di dalam Dewan. Tapi melihat kepada majoriti yang diperoleh Paguh ketika usul tukar speaker ni pun tipis sangat, tak banyak beza. Jadi ini mungkin sukar dilakukan, tapi it's a good idea, cadangan yang baik daripada Selangor. Cuma mungkin dilihat kalau diperdebatkan dalam kalangan ahli politik ni cukup menarik ni. Saya rasa perkara ini juga diadakan atau diusulkan susulan trend. Kalau kita lihat banyak sangat lompat parti, dan ia memberikan bukan saja kekeliruan kepada rakyat tapi kepada pihak media sekali, terutama kita. Dan menurut ADUN ini, Rajif kata sebagai ADUN, dia kata sesiapa pun dipilih dalam mana-mana pilihan raya apabila sampai satu masa bila mereka lompat parti, khianat sebagainya dengan alasan tertentu, solusinya adalah kita di DUN tidak ada hak untuk ubah undang-undang ini. Jadi kita menggesa kerajaan persekutuan untuk menggubal undang-undang anti lompat parti, dan kita akan tengok bagaimana kesudahannya. Adakah kerajaan persekutuan akan tunduk dengan apa yang diusulkan oleh DUN Selangor ini, Hakim? Ya, tapi dalam masa sama, kadang-kadang bila sudah muncul ataupun sudah berdepan dengan keadaan, orang kata apa istilahnya, kebuntuan politik, mungkin cara terbaik ataupun kaedah terbaik adalah untuk membubarkan parlimen saja. Dan masa sama, bila bercakap mengenai pilihan raya ketika kita berhadapan dengan pandemik ini, ada usul ataupun kita sebenarnya dah dengar, kita lihat di negara-negara tertentu sudah mempunyai e-voting ataupun pengundian secara dalam talian. Tetapi adakah kita bersedia dengan pengundian dalam talian ini?
dan kata menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian undang-undang lah yang menjaga soal undang-undang, untuk kita melakukan e-voting ini belum lagi bersedia kerana melibatkan sedikit urusan perundangan dan juga daripada segi logistik ataupun fasiliti infrastruktur itu perlu dimantapkan lagi dari segi soal keselamatan, kerahsiaan. Tetapi dalam masa sama kita lihat Parlimen, dalam sesi Parlimen, Datuk Taqiyuddin ada menyatakan bahawa pihak SPR masih lagi belum berpuas hati dengan sistem e-voting yang ada ketika ini. Jadi tak bolehlah dilakukan. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat juga dibahaskan dalam persidangan Dewan Rakyat semalam yang berkata bahawa tahap kesiapsiagaan SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, menghadapi PRU kemungkinan bakal dibangkitkan dalam persidangan rakyat. Maksudnya dia kata menurut aturan urusan mesyuarat di laman rasmi Parlimen, Datuk Seri Mahathir Khalid dijadualkan mengemukakan soalan kepada Perdana Menteri mengenai isu tersebut dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan yang kebiasaannya bermula jam 10 pagi. Dan beliau juga dijadualkan bertanya mengenai perkembangan cadangan untuk mengaplikasi kaedah pengundian secara elektronik atau e-undi sebagai alternatif kepada kaedah konvensional dalam tempoh pasca COVID-19. Itu persoalan yang dibangkitkan dalam Dewan Rakyat mengenai bersediakah SPR untuk menghadapi e-voting ini ataupun menyediakan kemudahan e-voting ini. Ya. Okey, itu perkara yang dibangkitkan dalam sidang Dewan Rakyat semalam sebenarnya, Gigi. Semalam. Semalam, tapi itu tajuk di laman web extraordinary.com. Tapi apapun, jawapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri adalah SPR masih lagi khawatir berkenaan dengan isu keselamatan dan juga kerahsiaan. Itu jawapan dia lah. Itu persoalan yang anda lihat tadi, itu persoalan. Tapi kemudian itu jawapannya adalah belum bersedia, masih lagi bimbang dengan soal keselamatan dan juga kerahsiaan. Okey, kita nak beralih ke laporan seterusnya. Kita nak beralih sedikit ke laporan ekonomi ataupun mungkin pagi-pagi ini kita lihat di dagangan, di mana kita lihat platform perdagangan di Bursa Malaysia semalam digantung akibat gangguan teknikal. Ini dimaklumkan oleh Bursa Malaysia dalam satu tweet ataupun dalam satu ciapan di akaun rasmi yang menyatakan bahawa Bursa Marketplace ini sedang berusaha untuk kena pasti apakah masalah yang dihadapinya kerana gangguan tersebut mengakibatkan perdagangan dalam Thailand terhenti sekitar 3:20 petang semalam. Dan ini apabila kita bercakap mengenai perdagangan di papan-papan bursa, papan-papan harga mata di bursa ini, apabila ia terhenti seketika, ia mungkin menyebabkan kerugian yang bukan sikit, berbilion-bilion sebenarnya apabila ianya terhenti seketika. Dan Gigi? Dan ada satu reaksi daripada ahli ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Adam Muhammad Rahim, katanya dagangan Bursa Malaysia yang digantung mungkin ada kaitan dengan sekatan Top Glove. Kita tahu semalam juga kecoh mengenai cerita Top Glove Corp Berhad ini. Penganalisis ekonomi berpandangan penggantungan dagangan Bursa Malaysia disebabkan beberapa faktor termasuk prestasi Top Glove susulan sekatan terhadap anak syarikat pengeluar sarung tangan getah terbesar dunia itu. Dan kata kalau kita lihat saham Top Glove jatuh 2.57% pada tengah hari Khamis selepas pihak berkuasa Amerika Syarikat mengenakan arahan sekatan terhadap syarikat dari Malaysia itu. Dan jelas penganalisis ekonomi, tindakan tersebut menimbulkan panik dalam kalangan pelabur dan kemungkinan sekaligus mengakibatkan mereka bertindak mengurangkan perdagangan dalam saham Top Glove. Dan kalau kita lihat Top Glove juga ada memberikan respon yang mengatakan bahawa akan meneruskan penghantaran ke Amerika. Kita tahu mereka telah disekat untuk menghantar penghantaran produknya ke Amerika Syarikat dan bagaimanapun syarikat itu masih boleh meneruskan proses penghantaran ke Amerika memandangkan sekatan itu disifatkan tidak memberi impak yang besar. Hakim, kalau pandangan anda lah, bagaimana ia memberi kesan kepada rantaian ekonomi sebenarnya? Kita lihat sebenarnya isu yang dibangkitkan di sini ada pergantungan ataupun sekatan oleh Amerika Syarikat ini kerana Top Glove dikatakan, bukan dikatakan, mereka telah mengesahkan sebenarnya perintah sekatan itu kerana isu yang dibangkitkan ataupun isu yang wujud adalah mereka perlu menyelesaikan bayaran kepada pekerja asing dengan jumlah anggaran antara 20 juta hingga 50 juta.
Jadi mungkin kita tak boleh melihat isu ni sebagai satu isu macam ini kegagalan sebuah syarikat menguruskan isu dalaman. Maksudnya mungkin ada gaji pekerja yang terlewat sedikit ataupun tidak dibayar. Tapi kita perlu lihat dia secara holistik kerana kegagalan kita menguruskan isu-isu yang mungkin sebelum ni kita anggap sebagai satu trend. Contohnya isu berkenaan pekerja asing, satu trend. Isu berkenaan dengan Black Lives Matter, satu trend. Ianya sebenarnya memberi impak kepada ekonomi. Inilah salah satu contohnya apabila isu pekerja asing atau mungkin isu-isu lain yang tidak diurus dengan baik, yang apabila ini diketahui sehingga boleh menyebabkan sekatan yang bila dah disekat, sehingga platform Bursa Malaysia itu juga digantung akibat gangguan teknikal. Jadi rantaian kesan itu bersangkut paut. Jadi kita tidak boleh melihat satu isu itu sebagai satu perkara yang macam kita ambil mudah, pandang enteng saja. Kerana kesannya mungkin Isnin nanti kita lihat bagaimana keadaan Bursa Malaysia sebab ataupun mungkin tengah hari ini kita lihat keadaannya bagaimana sebab hari Sabtu Ahad tiada dagangan, tidak dibuka. Tapi ini satu perkembangan menarik dan juga mungkin pengajaran ataupun wake up call kepada syarikat-syarikat di luar sana untuk tidak mengabaikan laporan ataupun isu-isu seperti kebajikan pekerja asing, isu kesaksamaan dalam mereka menguruskan syarikat walaupun mereka telah pergi ke luar negara dan melakukan perniagaan import dan ekspor, tapi kalau isu-isu dalaman yang mungkin mereka lihat sebagai isu kecil itu tidak diuruskan dengan baik, inilah kesan dia. Betul. Dan kepada anda yang tidak tahu, Top Glove diberikan tindakan itu dipercayai berpunca daripada dakwaan bahawa syarikat itu menggunakan khidmat buruh paksa. Dan berita itu anda boleh baca dan background mengenai cerita itu anda boleh baca di extraawani.com pastinya. Dan kita tidak ada banyak masa, itu saja yang kami boleh bawakan dalam Awani Pagi pada pagi ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Gigi Ahmad. Saya Keramat, jumpa lagi. Bye. Bye.